Assalamualaikum Ustaz, merujuk kepada isu transgender LGBT di masa kini, golongan ini menggunakan alasan qada dan qadar Tuhan yang mereka jadikan begini. Apakah hukumnya dan apakah tindakan yang harus diambil? Hadirin sekalian, dalam hidup saya sebut tadi bahawa ada benda yang kita boleh pilih, ada yang boleh tak boleh pilih. Hidup ni adalah ujian. Ada di antara kita yang lahir dalam keadaan tidak pandai. Ada tak pilihan untuk dia, cara untuk dia boleh jadi pandai? Ada tak? Ada di antara kita yang lahir dalam keadaan apa dia? Sakit. Ada kanser macam-macam. Ada tak jalan, oh ni qada Allah Taala, biarlah dia kanser, biar mati. Tak. Bila ada orang lahir dalam keadaan apa dia? Naluri dia ke arah perempuan. Perlu diubati ke? Perlu. Dia ada tak jalan-jalan kita perlu untuk berubat? Ada. Jangan sampai apa dia, oh bila kena macam ni, kita ambil lagi pil hormon. Inilah pilihan kita. Buang pula yang dinamakan kemaluan supaya supaya mengikut kehendak. Tuan-tuan, dalam hidup kita kena ikut ketetapan Allah, bukan kehendak kita. Ketetapan Allah, kita lahir laki, kita kena jadi laki. Kita lahir perempuan, kena jadi perempuan. Bukan bila dah jadi laki ni tengok best lah jadi perempuan misalnya. Bila jadi perempuan best lah jadi laki. Aku nak makan hormon lah biar jadi tak boleh. Kita telah mengubah dan kita telah melawan yang dinamakan qada qadar Allah. Ya, ini yang perlu kita faham. Qada qadar Allah, tuan-tuan, ada benda yang dia boleh ubah, ada benda yang tak boleh diubah. Apa yang tak boleh ubah, memang dia lahir laki dah, memang tak boleh ubah. Ini yang perlu kita faham. Kalau dah lahir perempuan, memang tak boleh ubah. Tapi kalau diubah, ini yang melawan qada qadar Allah. Bukan qada qadar Allah kata, oh saya dah memang lahirkan naluri perempuan lah. Ya, ada pilihan tak? Sekarang tuan-tuan zaman moden, kalaulah betul kita ni ada naluri perempuan, ada hormon pula untuk menguatkan kelakian kita. Ada tak pil-pil? Ada. Ya, ada ubatnya. Oh kan kita duduk pada zaman-zaman padang pasir. Zaman sekarang ni tak ada kemaluan boleh ada kemaluan boleh buang. Zaman teknologi sekarang ni. Ya, maknanya ada penyelesaian dia. Bukan mengikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu, dia memang mengarahkan kepada dosa. Jelas. Jadi kita kena apa dia? Kita kena nasihatlah kepada kawan-kawan kita ini. Ya, kita ni tuan-tuan ujian tak sama. Ujian dia mungkin dari segi gender. Ya, dari segi ke arah itu. Ya, ujian kita lain pula. Ujian kita mulut ni. Ya, hari-hari memaki hamun, ya, misalnya kan, membawang. Ujian kita duduk kedai kopi je pantang. Contoh. Ya, jadi sama-sama insya-Allah kita memperbaiki apa yang di sini kita. Ingat apa yang berlaku ni ujian tuan-tuan. Mungkin berlaku di keluarga tuan-tuan. Saya baru ni ada ceramah, ya ustaz, saya bukan nak kata apa, keluarga saya sendiri dia kata. Keluarga saya sendiri, ayah saya sendiri. Saya pergi sendiri kat tempat yang namakan potong kemaluan apa semua tu kan. Benda ni memang kadang-kadang ada sendiri berlaku dalam keluarga kita. Dan ramai-ramai ni mungkin berlaku ke jiran, mungkin kawan-kawan, mungkin berlaku. Dan dunia realiti ini bukan ujian pada diri dia saja, tapi pada diri kita macam mana kita nak ikhtiar untuk kita nasihat sebaik mungkin. Dan antara yang menyebabkan mereka ini apa dia tuan-tuan, ya, nak kembali ni menyebabkan menjadi terhalang, antaranya mulut-mulut puaka lah. Ini biasa kita sebut. Apa dia? Kadang-kadang kita perli-perli, kita ejek terlalu banyak yang menyebabkan dia nak kembali jadi tak kembali. Ini jaga kita ni. Ya, kita kena apa dia? Hikmah dengan hikmah juga. Ada masa tegas-tegas, ada masa hikmah. Ni kena pun faham. Ya, jangan sampai apa dia? Jangan sampai orang ni lari sehingga apa dia? Sehingga mereka tak nak kembali pada Allah Subhanahu Taala. Ya, ada benda yang kita perlu tegas. Contohnya apa dia? Contohnya kalau di negara kita ni, kalau ada orang yang mana sengaja memotong kemaluan, sengaja yang menukar jantina, wajib kita kena apa dia? Kita ada hukuman tegas daripada negara, dari segi hukumah pemerintah. Ya, kerana apa dia? Kerana ini salah dari bukan saja undang-undang, tapi dari sudut agama dan juga dari sudut apa dia? Dari sudut yang dinamakan ya kemanusiaan itu sendiri.